Okey, sekarang ni kita nak ke mana, Akbar? Kita nak ke India. India. Okey, ini berita baik dari Bhubaneswara, India apabila skuad projek khas lelaki kebangsaan buka tirai di Piala Dunia Hoki Remaja dengan langkah kanan. Skuad bimbingan Wallace Tan mengalahkan Chile 2-1 sekaligus beri harapan kepada pasukan negara untuk menepati sasaran yang ditetapkan. Penampilan ke-11 skuad muda negara ini sememangnya nak atasi pencapaian terbaik diorang menerusi kejayaan 3 kali mara ke pentas paruh akhir kejohanan pada 1979, 82 dan juga edisi 2013. Dan berdepan Chile yang kembali buat kemunculan semula di pentas ini selepas 2 kali terlepas pastinya bukan mudah. Bahkan aksi pembukaan kumpulan A menjadi misi penting untuk kedua-dua pasukan kukuhkan tempat selaku 8 terbaik nanti. Skuad kenali Wallace Tan nyata cukup ampuh apabila berjaya pertahan kubu mereka sebaiknya sehingga tiada penyudah sempurna berjaya dibocori kem lawan. Tambah lagi gentle serangan juga berfungsi agak baik namun keputusan kekal seri tanpa jaringan sehingga tamat aksi suku kedua. Masuk suku ketiga, misi negara untuk raih gol pembukaan tercapai menerusi tindakan bijak Kamarul Zaman Kamarudin yang meledak masuk gol buat Malaysia. Sebelum Amirul Azhar menggandakan kelebihan Malaysia hasil jaringan pukulan sudut penalti. Tapi berbaki 2 minit, Chile berjaya ledak satu jaringan menerusi pukulan sudut penalti Sebastian Wolanski untuk kedudukan berakhir 2-1. Menang hasil pembukaan, tapi lepas ini lawan Belgium pasti satu tugas yang agak sukar. Okey, kita nak bersama dengan siapa lagi kalau bukan ini the living legend Datuk Minarwan Nawawi, bekas kapten skuad hoki kebangsaan dan juga Olimpian negara. Apa khabar Datuk? Khabar Datuk? Khabar baik Akbar, makin khabar baik nampak, Suzana. Ini YB Future 5 tahun lagi ya. YB in the future. Okey. Okey Datuk, alhamdulillah Alhamdulillah. Malaysia menang, tapi mungkin ada sedikit yang kita boleh nampak sukar untuk memecahkan benteng dan juga kubu Chile, terutama di suku pertama dan kedua. Adakah mungkin sebab belum panas ataupun sebagainya? Ya, kalau kita lihat di pasukan Chile sebenarnya bukanlah sebarang pasukan kerana mereka layak ke Piala Dunia Remaja ini sebagai juara remaja Pan America. Mereka telah menewaskan pasukan Argentina di perlawanan akhir. Okay. Itu adalah kekalahan pertama Argentina di final di sepanjang 11 edisi yang lalu. Kalau kita lihat juga performance pasukan hoki remaja kita di separuh masa yang pertama agak perlahan. Kita mendapat satu pukulan sudut penalti gagal disudahkan, beberapa sahaja peluang, tetapi situasi berbeza kalau kita lihat di suku yang ketiga. Saya pasti ketika rehat coach Wallace Tan memberikan kata-kata semangat, mungkin strategi yang baru, apa yang perlu dilakukan oleh pasukan remaja kita, dan kita dapat lihat kelainan di suku yang ketiga dan juga keempat di mana kita dapat lihat urgensi yang lebih baik, keyakinan yang lebih baik. Itulah menyebabkan pasukan hoki negara berjaya mendapat 2 pukulan sudut penalti dan berjaya disudahkan dengan begitu baik. Selain daripada itu pun beberapa peluang juga kita perolehi dan adalah lebih baik jika penyerang-penyerang mereka lebih klinikal di dalam kawasan D untuk membunuh perlawanan sebentar tadi. Tetapi apakan daya, penyerang-penyerang mereka gagal dan pasukan Chile mereka berjaya untuk merapatkan jurang permainan untuk menjaringkan gol menerusi pukulan sudut penalti di saat-saat akhir. Okey, baik. Tadi Datuk dah sebut Chile merupakan juara remaja Pan America, menewaskan Argentina, pasukan remaja yang sangat hebat. Track record Argentina di Piala Dunia Remaja sukar ditandingi. Betul. Tetapi berdepan dengan pasukan Chile yang hebat ini, apakah pengajaran yang kita perolehi daripada mereka tadi, Datuk? Pertama, apa yang saya lihat, pemain-pemain mereka begitu yakin. Mereka tidak bermain half court ataupun bertahan. Mereka tahu di mana mereka, walaupun Chile ini adalah juara Pan Am, mereka bermain dengan agak ofensif.
Itu adalah satu petanda yang baik untuk pasukan negara memulakan kempen. Dan kalau kita lihat di mana gol yang dijaringkan oleh pasukan kita juga menerusi set piece yang sebenarnya bukan mudah dijaringkan, di mana gol pertama menerusi pukulan forehand. Dan kalau kita lihat di gol yang kedua menerusi satu set piece yang di mana melibatkan ramai pemain-pemain dan mereka berjaya melakukan execution yang begitu baik untuk menjaringkan gol. Dan bagi saya itu adalah satu petanda positif walaupun ada yang menyatakan agak terlalu awal untuk kita melakukan set piece ini, sepatutnya menjadi senjata untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang yang lebih penting. Tetapi bagi saya, kalau kita tidak mendapat 3 mata pada hari ini, mungkin perlawanan-perlawanan yang lain pun mungkin kita tidak berpeluang untuk melangkah ke pusingan yang seterusnya. Betul, penting tu untuk 3 mata pertama kan. Betul. Penting juga untuk kita mengelak daripada bolos, Datuk. So macam mana yang boleh kita lakukan untuk elak daripada bolos lagi macam tadi? Ya, macam kita dapat lihat di mana selepas kita menjaringkan 2 gol, kita mempunyai banyak peluang untuk menjaringkan gol yang ketiga dan juga keempat menerusi Akimullah, menerusi Mujahir. Dan apa yang kita harus belajar pada hari ini di mana di saat-saat akhir, di 1 minit yang terakhir, kita memberikan pukulan sudut penalti yang mudah kepada pasukan Chile, di mana kita melakukan kesalahan di dalam kawasan 25 meter. Jadi bagi saya pertahanan terutamanya mereka harus lebih fokus di mana 1 minit lagi di dalam kawasan 25 meter di mana bukanlah satu kawasan yang bahaya yang membolehkan pihak lawan menjaringkan gol. So jadi apabila kita melakukan tackle, kita harus memastikan yang kita tidak melakukan kesalahan yang membolehkan pasukan lawan mendapat pukulan sudut penalti dan mempunyai peluang untuk menjaringkan gol. Betul, Okey, setuju. baik. Datuk, lawan sebenar kita iaitu finalis edisi lalu, Belgium, yang baru saja menewaskan Afrika Selatan 5-1. Okey. Jadi apakah taktikal yang perlu kita gunakan untuk aksi menentang Belgium dalam perlawanan yang seterusnya? Okey, kalau kita lihat dalam kumpulan A, on paper, of course, pasukan Belgium adalah pasukan favourite. Mereka pun telah menewaskan pasukan Afrika 5-1. Mereka boleh menjaringkan gol menerusi gol padang, pukulan sudut penalti dan mereka juga bagi saya adalah sebuah pasukan yang agak seimbang di semua bahagian. Bagi saya, sudah pasti Coach Wallerstein akan melakar satu strategi iaitu bermain secara smart hockey. Apabila kita bermain dengan sebuah pasukan yang favourite, di mana kita harus tahu apakah kelebihan mereka, di mana kita harus memastikan kita tidak bermain dengan pace mereka. Kita tidak boleh memberikan ruang yang banyak kepada pemain-pemain mereka, terutamanya di dalam kawasan 25 meter kita, di dalam kawasan D kita. Cuba elakkan memberikan pukulan sudut penalti yang mudah dan mengutip kad mudah. Sebab kalau kita memberikan ataupun kita menerima kad-kad mudah, itu akan memberikan kelebihan kepada mereka. Dan peluang kita akan datang. Walaupun kita bermain dengan sebuah pasukan yang favourite, kita akan mendapat peluang. Di situlah kita harus memastikan kita mengambil peluang kita dengan baik. Kerana tak banyak peluang yang akan kita terima, tetapi apabila kita mendapat peluang menerusi pukulan sudut penalti ataupun gol padang, kita harus pastikan kita lebih klinikal di dalam kawasan D dan mengambil peluang yang akan terhidang nanti. Okey, baik. Smart hockey. Ya, semoga smart hockey ni nanti akan boleh beri kita kemenangan 1-0 pada hoki Akwan. Betul. Baik, terima kasih Datuk Minawan Nawawi. Kita jumpa di lain masa. Terima kasih, Datuk. Sama-sama.